Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Syarif Ekadir, baik tuan-tuan dan puan-puan. Malam ini kita bertemu dalam edisi malam di Garasi TV. Kita membawa satu topik yang agak berat sebenarnya. Topik mengenai ketabahan seorang insan yang terpaksa melalui kesengsaraan trauma yang cukup hebat dalam sejarah hidupnya. Apabila beliau telah disahkan positif COVID-19. Tidak cukup dengan itu. Beliau terlantar di Hospital Sungai Buloh hampir 44 hari dengan 43 hari daripadanya di katil unit rawatan rapi. Malah beliau juga terpaksa bergantung kepada alat ventilator selama almost lebih daripada 20 hari. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kami bawakan kepada anda Saudara Fadli Ngah. Assalamualaikum, Saudara Fazli. Waalaikumsalam. Apa khabar Cik Syarif? Baik. Terima kasih kerana sudi menerima dan berkongsi kisah Cik Fadli malam ni. Alhamdulillah. Saya pun memang nak kongsikan sedikit pengalaman saya semasa di hospital lah. Ya. Baik, sebab tuan-tuan dan puan-puan, sebut sedikit mengenai Cik Fadli berusia 43 tahun, kini merupakan petugas di sebuah syarikat IT, bahagian customer service, mempunyai 4 orang cahaya mata dan memang orang asal ataupun memang orang kampung di Gombak Cik Fazli Ya, asal Gombak. Asal Gombak, memang orang Gombak kau-kau ni. Orang Gombak mesti kenal ni. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita mungkin Cik Fazli, kita tanpa melengahkan masa lagi. Soalan pertama yang ingin saya kemukakan. Bagaimana segalanya bermula? Silakan. Okey. Assalamualaikum pada penonton Garasi TV, Cik Syarif juga. Saya dapat COVID-19. Saya bekerja sebenarnya di kawasan Petaling Jaya. Hari-hari pergi kerja, balik kerja. Tapi ditakdirkan memang masa tu masa time COVID lah. Ikut SOP, follow semua SOP yang ditetapkan oleh kerajaan, TKM dan sebagainya. Nak ditakdirkan satu hari tu saya balik kerja, saya rasa, sebenarnya tak rasa lagi. Selepas saya batuk-batuk saja. Batuk-batuk dan macam nafas tu kurang sikit lah. Tak macam biasa. Pergi jumpa doktor, dah selepas 3 hari, masih tak okey-okey juga. Pergi jumpa doktor sekali lagi, so doktor showkan saya buat x-ray. Masa tu batuk saya dah teruk sikit lah. Lepas tu bila dah pergi x-ray, doktor terkejut. Tengok keadaan masa tu paru-paru saya memang teruk. Katanya dia tak pernah lagi nampak yang paru-paru pesakit yang di x-ray teruk macam tu. So dia refer saya ke Hospital Selayang. Nak dijadikan cerita, saya sampai di Hospital Selayang, diorang buat tengok report daripada klinik. Bila dah check semua, dah dapat detect juga saya punya oksigen level makin turun. Masa tu diorang ditempatkan saya di zon kuning, Hospital Selayang. Sehari selepas tu, dia tengok makin teruk, dia tempatkan saya kat zon merah pula dan doktor masa tu mengambil keputusan untuk tidurkan saya. Sebab saya dah lemah, dia x-ray pun tengok saya punya paru-paru teruk. Masa tu dia bagi tahu saya dah terpaksa tidurkan untuk nak bagi keadaan saya okey, sebab takut nanti kalau apa-apa hal nanti memang dorang pun bertanggungjawab jugalah, so dah terpaksa tidurkan. Saya dah bagi tahu wife saya, suruh ambil barang saya apa semua, so saya setujulah dorang tidurkan saya. Nak dijadikan cerita, saya terjaga. Bila saya terjaga, saya tengok keadaan tempat saya tu lain. Saya dalam satu room. Saya tanya nurse, kat mana? Lepas tu nurse dengan doktor bagi tahu saya dekat Hospital Sungai Buloh. Dah berapa lama saya dekat Hospital Sungai Buloh ni, Cik? Cik dah ada dekat sini 2 minggu lebih. Masa tu saya rasa macam berdebar-debar.
Kan? Lepas tu nurse dan doktor bagi tahu saya disahkan COVID-19. Masa tu Okey, saya tuan. down jugalah. Okey, maksudnya daripada hari pertama sehingga ke hari 12 tu maknanya dah tak sedar dia ke atau macam mana? Saya memang tak sedar. Dia ditidurkan, dia bawa saya ke Okey. hospital 90 pun dekat ICU saya tak sedar langsung. Okey. Saya sedar-sedar saya dekat dalam ICU dah. Apabila tersedar baru tahu bahawa rupanya sudah 12 hari Cik Fazli telah ditidurkan lah istilah dia. 14 hari je. 14 hari 14 hari saya dah ditidurkan di hospital Sungai Buloh, ICU Sungai Buloh. Boleh ceritakan apa yang ketika itu rasa macam mana ketika itu? Lepas sedar 14 hari tak sedar, tiba-tiba sedar, ketika itu rasa apa badan ni? Badan rasa terlalu lemah. Badan saya rasa memang terlalu lemah sampai masa tu bila saya bercakap pun, saya cakap memang keadaan terlalu weak sangat. Saya tak boleh nak tinggikan suara sikit ke, memang betul-betul weak lah. Memang macam sesak nafas sikit pun, sesak nafas pun ada. Itu yang saya rasa. Dengan keadaan lemah tu saya tanya mana isteri, mana anak saya. Dan bagi tahu semuanya, rupanya semua pun positif juga, ditempatkan di Hospital Sungai Buloh ward biasa juga. Dan masa tu saya rasa gemuruh satu badan. Saya risaukan apa? Anak saya ada 4 orang, paling besar 11 tahun, paling kecil 4 bulan. Semua positif. Isteri saya pun positif. Stage 3 juga. Cuma isteri saya tak masukkan ke ICU sebab ada baby kecil, rawatan di ward biasa saja. Dah buat rawatan dekat situ juga. So, masa dah bagi tahu isteri satu keluarga tu positif, saya mengalirkan air mata. Saya tak sangka ada satu keluarga saya pun kena juga. Tapi bila doktor dan nurse tahu yang mereka alhamdulillah okey, mereka dah sihat, alhamdulillah dah nak discharge, baru saya rasa lega sangat. Yalah, siapa tak risau keluarga kan. Macam itulah sedikit selepas saya jaga tu lah. Masa tu saya jaga tu, saya tengok badan saya kiri kanan dah wire dah penuh. Berselirat wire. Berselirat wire. Itu pun lepas saya jaga tu pun, lepas dah buka setiap ventilator tu, dan saya terjaga rasanya dalam 3 hari saja dan terpaksa tidurkan saya sekali lagi sebab saya masih lagi lemah sangat. Okey, Cik Fazli, sebelum kita pergi lebih jauh, Cik Fazli ada tak sebarang penyakit kronik ataupun berbahaya sebelum dijangkiti COVID ni? Okey, sebelum saya ada kencing manis tapi cuma yang light sajalah, yang tak heavy sangat lah. Itu saja yang saya ada. Tapi ni macam COVID ni ibarat sebenarnya apa penyakit yang ada dekat dalam badan kita tu umpama macam api. Dia dah terbakar sikit bahagian ni, terbakar sikit organ ni. COVID datang dia timbang minyak. Itu yang jadi lagi mudarat tu. Lepas tu alhamdulillah jugalah dia tak trigger bahagian-bahagian organ-organ lain. Cuma banyak memang kerosakan dekat paru-paru sajalah. Okey. Mula-mula tadi fasa pertama lah kita cerita tadi. Cik Fazli ditidurkan selama 14 hari. Ya. Kemudian selepas terjaga dalam lebih kurang 2-3 hari, ditidurkan semula. Ya. Ditidurkan balik. Okey. Sebelum ditidurkan semula tu, ada tak doktor ada maklumkan bahawa Cik Fazli kita terpaksa bla 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 atau macam mana? Seingat saya lah, masa saya sedar tu, saya rutin biasa juga, saya terlalu lemah. Makan pun masih pakai tiup lagi. Masuk dalam badan apa semua. Dan saya tak sedar pun nak tidurkan saya balik. Memang saya tak sedar nak tidurkan saya balik. Sebab masa tu saya dah terlalu lemah. Saya rasa saya tidur malam, lepas tu terus tidur saya tak jaga pun. Dan beberapa hari lepas tu baru saya jaga balik. Masa tu keadaan dah bertambah okey sikit lah. Nak cakap okey semua tak lah. Memang okey sikit. Ya. Masa fasa kedua ditidurkan tu, kalau fasa pertama tu 14 hari, fasa kedua tu dalam berapa hari? Yang diberitahu oleh doktor dalam beberapa hari saja. Kalau tak salah saya menstabilkan balik saya punya pernafasan kat paru-paru saya. I see. Macam COVID ni, dia bila dia dah rosakkan paru-paru saya.
So dia meninggalkan parut Oh, dekat paru-paru, itu yang susah nak pump oksigen dekat badan tu semua. okey. Itu kalau dia attack paru-paru macam tu lah. Hmm. Okey, boleh ceritakan semula, boleh ceritakan balik selepas yang fasa kedua, lepas beberapa hari dijaga, selepas ditidurkan, kemudian Hmm. dikejutkan semula, jaga, Hmm. apa yang Hmm. berlaku? Bila saya jaga, okey, macam biasalah, ventilator masih ada kat mulut. Memang saya tak boleh nak bercakap. Saya banyak menggunakan bahasa isyarat. Keadaan terlalu lemah. Even saya nak, diorang nak berdirikan saya, nak bangunkan saya duduk pun tak boleh juga sebab dah terlalu lama baring. So bila dia bangunkan saya sikit saja pun nafas saya dah drop. Oksigen saya dah drop. Hmm. So saya banyak terbaring sajalah dekat katil tu, tapi saya masih dalam keadaan jaga. Saya boleh melihat petugas-petugas macam doktor, nurse datang check saya dalam isolation room tu dengan berpakaian PPE semua. Doktor bahagian jantung, doktor bahagian hati, buah pinggang semua datang buat checking tiap-tiap hari untuk memastikan saya tak ada organ dalaman lain saya tak dikacau oleh COVID. Takat ni yang memang betul-betul dia kacau semua paru-paru saya lah. Paru-paru saya memang saya boleh cakap damage yang ditinggalkan tu memang memberi kesan dekat saya. Sehingga kan saya nak bernafas dalam keadaan biasa memang tak boleh, terlalu lemah. Doktor terpaksa monitor tiap-tiap hari. Itu sebab masa saya jaga second time tu masih ventilator masih lagi dekat dalam mulut saya. Cuma hampir 30 hari, lebih kurang dalam 25 hari itu, 25 hari ke hari ke-26, dah tengok, baru doktor memutuskan, bila tengok level oksigen saya dah okey, baru mereka memutuskan untuk mengeluarkan, take out the ventilator, masukkan normal oksigen. Normal oksigen tu pun letak dalam level yang tinggi juga. Sebab paru-paru saya masih tak berupaya nak pump lagi oksigen dalam seluruh badan saya lagi untuk bernafas macam biasa. Masih tak boleh lagi. So saya pakai jugalah oksigen tu lebih kurang lama jugalah, dalam 15 hari lagi macam tu lah. Dalam 10 ke 15 hari lagi saya pakai. Okey. Tu keadaan masa dekat ICU lah. Masa tu ICU ada dua bahagian. Ada East Wing dan West Wing. Saya ditempatkan di East Wing untuk rawat terapi masa mula-mula tu. Memang dekat situ. Bila hampir hari ke-30, bila oksigen saya dah okey, baru saya dipindahkan ke ICU West Wing. Masa tu West Wing tu masih lagi non-COVID ward. Masa tu lah, masih lagi non-COVID ward. Tapi saya di sana pun masih lagi pakai oksigen semua jugalah. Masih lagi dimonitor dengan semualah jantung punya tekanan darah, tekanan jantung, semua dah check lagi. Ya. Kemudian selepas yang selepas yang fasa kedua tu, yang maknanya dah dibangunkan semula tu, ada tak mereka cuba tidurkan kembali atau proses getting okay, proses penyembuhan tu? Okey, proses penyembuhan dan tak ada tidurkan saya balik. Sebab masa tu level oksigen saya dah boleh ke tahap saya dah boleh bernafas tapi masih dalam keadaan lemah. Masih lagi pakai oksigen. Masih lagi pakai oksigen, saya masih lagi dalam keadaan lemah. So rawatan apa yang dibuat hari-hari, saya masih lagi dibekalkan dengan vitamin, steroid, dimasukkan ke dalam badan saya untuk menaikkan imunisasi badan saya, zat besi, dan juga ubat juga banyak yang saya kena makan tiap-tiap hari. So daripada situ, ubat tu masa tu masih masukkan dalam badan, sehingga satu hari tu, hari ke-25 ke atas, baru oksigen dibuka daripada mulut. Saya tak buka lagi, saya boleh buka macam biasa sajalah. Saya pakai oksigen yang dekat mulut ni, saya buka macam biasa. Masa tu pertama kali mereka beri, lepas cabut ventilator tu, nak beri saya minum air. Pertama kali selepas hampir 30 hari, saya minum air. Dia bagi titis macam tu, masuk dalam mulut. Masa tu saya rasa, bila dah lama tak rasa air masuk melalui tekak, makanan tak ada. Makanan pun baru pertama kali juga dia datang bawa mihun goreng, mihun yang untuk dietitian punya, dia bagi saya. First time makan. Tapi, kesannya saya boleh nampak dekat situ, satu suap saya makan dekat dalam mulut tu pun, saya kunyah sampai 44 kali, sampai mengah saya dah surrender masa tu. Bermakna saya punya tahap level oksigen paru-paru saya pun masih lagi terlalu lemah. Masa saya duduk di ICU tu, memang duduk dalam keadaan baring. Bila baring, saya tak berjalan. So bila terlalu lama baring, terlalu lama dipengsankan, saya tak boleh nak berjalan.
Even dudukkan saya pun saya rasa mengah. Ada sekali tu nak buat fisio, mereka datang, nurse dan doktor datang, angkat saya duduk pun sedang mengah dan berdirikan saya. Berdirikan saya pun saya rasa nak pengsan masa tu. Yalah sebab kita punya level oksigen masih tak okey lagi dalam badan. Itulah salah satu kesan yang COVID tinggalkan dekat paru-paru saya yang buat kita semua tak boleh nak bernafas macam biasa. Begitulah tuan-tuan tadi. Selama hampir sebulan tidak menikmati sebarang hidangan, tidak merasa walau setitis pun air, semua melalui drip je ya, tuan? Ya, betul. Hanya selepas sebulan di dalam ICU barulah Cik Fazli dapat merasa nikmatnya setitis air, yang barulah rasa setitis air dan juga sepinggan bihun goreng yang disebut tadi kan. Betul. Itu pun kunyah pun penat, nak duduk penat, nak berdiri pun rasa nak pingsan. Betul. Begitu dahsyatnya kesan daripada COVID-19 ini yang dilalui. Baik Cik Fazli, lepas proses itu, maknanya bila dah start boleh makan tu, apa yang berlaku pula selepas? Okey, bila saya dah diberikan makanan, jadi bermakna setiap hari saya akan dapat sarapan pagi, makan tengah hari dan juga minum petang, minum pagi, makan malam, semua saya akan dapat lah. So, tapi doktor memang makanan yang dihantar dekat saya tu semua dalam dietitian punya diet punya makanan. Okay. So, dah bagian heavy-heavy, makanan yang diberikan tu bukan yang jenis yang keras nak kunyah ke apa ke, semua yang lembut sebab dah tahu kapasiti saya untuk nak makan dan bernafas pun susah. Jadi saya akan mengalami masalah kalau saya diberikan makanan yang keras apa semua. Kan, jadi macam setiap hari pun bila makanan sampai pun seperti saya punya tenaga tu masih tak cukup. Saya nak kunyah pun saya mengah apa semua. Memang kebanyakan makanan memang saya tak habis lah. Kebanyakan makanan walaupun dah hantar bubur pun memang saya tak habis lah. Tapi alhamdulillah lah saya merasa juga makanan masuk mulut. Sebab sebelum ni pun makanan semua masuk melalui tiup mulut aja. Kan? Yeah. Susu khas yang khas untuk pesakit yang dimasukkan melalui mulut terus ke dalam badan saya. Itu yang saya makan setiap hari. Yang doktor bagi. Ni pertama kali bila rasa makanan, alhamdulillah lah dapat rasa walaupun air kosong tu saya rasa nikmat sangat air sejuk. Tapi bila part nak mengunyah makanan tu, masya-Allah. Masa tu pengalaman saya cakap ini memang doktor pun cakap memang ambil masa. Even saya nak duduk sikit pun saya dah drop oksigen. Ini lagi kan pula mengunyah makanan. Satu makanan bihun saja saya kunyah sampai 40 kali. Memang sampai mengah saya dah surrender dah. Cakap saya terlalu letih. Walaupun saya mengunyah makanan saja. Ya. Cik Fazli, maknanya dalam tempoh tersebut, maknanya segala keperluan asas Cik Fazli, tandas ke apa semua dengan memakai pampers lah ya. Semua atas katil sajalah ya. Ya, betul. Sepanjang saya di hospital, di ICU dan juga ICU West Wing dan East Wing, COVID dan non-COVID, masa itulah non-COVID. Memang saya dibekalkan dan dipakaikan dengan pampers. Even urine punya, untuk pembuangan urine pun semua melalui tiup. Semua saya dekat katil. So, tiap hari akan ada nurse yang datang tukar. Bila dah tukar pakaian saya, ataupun kalau macam saya buang air besar ke apa ke, saya akan beritahu mereka. Malah tu memang nak cakap pun lemah. Kadang-kadang sampai saya terpaksa tulis dekat kertas. Saya nak apa, saya nak makan ke, nak air ke apa ke. Baru dia akan tengok, okey, dia akan buat apa yang saya minta tu lah. Buang air besar pun dekat dalam pampers, buang air kecil melalui tiup. Itulah yang saya hadapi. So, saya faham lah. Saya tengok bila keadaan macam tu, lalu saya fikir balik. Nurse yang dilatih dekat situ, doktor tu bukan calang-calang. Kan? Dia tabah hadapi apa yang pesakit, macam nak layan pesakit apa semua tu. Bila saya terfikir balik dalam keadaan sekarang ni, bila kita tengok macam, yalah orang cakap COVID ni main-main ke apa ke, ICU tu saja buat-buat ke apa, saya tak setuju sangat. Memang saya marah sangat. Sebab saya tahu macam mana mereka bertukus lumus dekat dalam tu. Kesian. Okey, kemudian selepas proses kedua tu, berapa hari pula sehinggalah discharge daripada hospital? Okey, hari ke-30
saya ditransfer Mhm. daripada ICU East Wing. Masa tu Okey. ventilator dah buka lah, cuma pakai oksigen saja. Mhm. Saya Okey. ditransfer ke ICU West Wing yang sebelah je lah. Okey, West Wing tu masa tu bila ditransfer ke West Wing tu saya masih lagi pakai oksigen. Dan mereka masih lagi monitor tahap oksigen saya, oksigen level saya. Sampai hari ke-13. Daripada hari ke-30 ke hari ke-13 saya di ICU West Wing. Mereka masih lagi monitor keadaan saya. Tapi makan saya dah boleh makan lah. Makan yang heavy-heavy sikit. Air pun dah boleh minum. Kopi pun, teh pun dah boleh minum. Tapi mereka juga ada datang situ untuk buat fisio. Sebab satu lagi yang mereka monitor, yang doktor dan nurse monitor masa saya dekat ward tu, bila saya kena masuk dekat ICU, saya bukan dapat COVID aja. 2 hari selepas saya dimasukkan ke hospital Selayang tu, saya dapat sacral sore. Sacral sore stage 4. Bahagian belakang tu, daripada belakang bahagian atas punggung sampai ke tulang belakang tu, berlubang. Kulit mati. Ya. Kulit mati. Bila kulit mati dah terpaksa buang. So, saya dapat stage 4 yang memang besar, yang sampai boleh nampak spine, boleh nampak tulang belakang. Sampai sekarang saya masih lagi mendapat rawatan untuk sacral sore tu. Setiap 2 minggu saya akan pergi balik ke hospital Sungai Buloh, jumpa pakar SOPD. Dan juga tiap-tiap hari isteri saya yang buat dressing untuk saya punya sacral sore tu. Maknanya kudis lah macam ibarat kudis Ya betul. Sebenarnya dulu kalau doktor cakap lah, biasanya lepas seminggu masuk kadang-kadang baru dapat benda tu. Saya 2 hari saja saya ditransfer daripada hospital Selayang, saya dah dapat benda tu dah. So macam doktor cakap sebenarnya COVID tu dia bagi trigger benda lain pula, bagi jadi lagi cepat, lagi teruk. I see, lagi teruk. Ya, lagi teruk. Sampai sekarang saya masih buat dressing lagi, jumpa pakar lagi. Tapi alhamdulillah lah dia semakin mengecil. So semakin okey, cuma sakit tu saja ada lagi. Saya kena makan ubat hal sakit juga. Maknanya perlahan-perlahan sehinggalah hari ke-44 lah. Ya. Anda diberitahu bahawa anda sudah fit untuk di-discharge. Ya. Hari ke-43 saya diberitahu yang saya akan ditransfer ke ward biasa. Okey. Masa ditransfer ke ward biasa tu, saya macam bagi saya satu harapan yang saya boleh discharge cepat lah. Sebab sebelum ni pun masa saya duduk ward ialah siapa tak rindu duduk ICU lama, rindu dekat keluarga, rindu dekat anak-anak. Sampai masa dekat dalam ICU pun, masa saya tengah week tu pun, pihak hospital lah, nurse atau doktor, diorang ada buat video call juga. Call wife saya boleh tengok anak-anak walaupun saya pakai ventilator masa tu. Saya tak boleh bercakap, tapi saya boleh mengalirkan air mata jugalah. Saya pegang kamera, tengok anak saya rindu anak saya. Yang seorang tu baru 4 bulan, saya baru jumpa dia 4 bulan je, saya dah masuk ward. Kan? Siapa tak rindu anak-anak? So, sepanjang saya di hospital, tak salah saya dalam 4-5 occasion juga yang pihak hospital bagi saya buat video call ke keluarga saya. So, bila saya tuan-tuan dan puan-puan. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, pada yang baru menyertai streaming kita, sekarang kita sedang berbual atau live streaming dengan bekas pesakit COVID-19 iaitu Encik Fazli Ngah yang 44 hari terlantar di hospital, di mana 43 hari daripadanya berada di unit rawatan rapi ataupun ICU. Okey, selama lebih kurang 20 minit tadi Cik Fazli, kita telah mendengar bagaimana Cik Fazli ditidurkan permulaannya selama 14 hari. Kemudian dijaga. Selepas beberapa hari, ditidurkan kembali pula selama beberapa hari. Kemudian jaga. Selain daripada itu, terpaksa menanggung pula derita kudis di belakang sehingga berlubang Cik Fazli Ya betul, berlubang. Sampai nampak orang kata apa? Tulang belakang. Tulang belakang sampai begitu sekali. Punya dahsyatnya kuman COVID ni, kalau biasa 4-5 hari lah baru kudis tu. Tapi mengikut doktor katanya disebabkan COVID tu, dalam tempoh sehari 2 je dah ada kudis di belakang tu Cik Fazli Betul. Luar biasa.
Baik, Cik Fazli, sekarang saya nak masuk ke satu persoalan yang tadi kalau lebih pada fizikal lah. Orang kata apa, Okey. kena ini dari segi minda mental. Boleh tak share dengan kami penonton di luar sana? Of course orang kata siapa tak sedih, siapa tak terharu, siapa tak orang kata ingat dah nak mati dah kan boleh share sikit apa yang menghantui Cik Fazli ketika itu. Apa yang menghantui saya masa saya mula-mula terjaga. Pertama kali memang saya ingat keluarga. Pertama kali memang saya ingat keluarga. Sebab soalan pertama saya bila saya buka mata, saya tanya saya dekat mana, lepas tu saya tanya dah berapa lama dan di mana keluarga saya. Apa jadi dengan keluarga saya? So, bila diberitahu yang keluarga saya semua ada di ward positif COVID, saya mengalirkan air mata. Yalah, tak sayang keluarga kan, bila dapat tahu anak yang kecil yang 4 bulan tu pun kena COVID juga. Lepas tu bila diberitahu mereka okey, saya pun okey balik. Sebab masa diberitahu tu saya down. Memang saya betul-betul down. Bila dah diberitahu yang okey tu, saya pun okey. Dan bila doktor cakap, sakit cik ni tak jangan risau, boleh sembuh. Masa tu timbul satu perasaan yang saya tahu COVID ni bahaya, tapi ialah kita tak minta benda ni berlaku dekat kita. Tapi bila dah berlaku dekat saya boleh tahu, nampak dia punya kesengsaraan macam mana, betapa susahnya saya nak bernafas. Itu pun sebenarnya ambil masa dalam lebih kurang dekat seminggu juga. Doktor tiap-tiap hari dan nurse datang bagi semangat dekat saya. Cik boleh sembuh, cik jangan risau, cik hari-hari ingat keluarga, ingat Allah, banyakkan zikir, berdoa yang cik boleh akan cepat sembuh. Di situ ialah memang perasaan tu tak boleh digambarkan dengan kata-kata sebab dah terlalu down. Bila dah sakit macam ni pula, sehingga nak bernafas, nak cakap pun tak boleh. So, bila doktor datang hari-hari konsulkan saya bagi benda yang positif. Tapi bila saya fikirkan balik yang saya ada keluarga, saya ada anak kecil, saya pun nak tengok mereka membesar depan mata saya. So, saya sentiasa berfikiran positif. So, sebenarnya positif ni penting. Bila kita kena COVID, bila kita duduk ward dalam keadaan yang begitu, dekat diri kita pun kita kena ada satu sifat positif yang memang betul-betul positif lah. Sebab sebenarnya positif tu yang banyak membantu kita daripada segi, dan saya kan paru-paru rosak. Tak boleh, susah nak bernafas. Bila kita down, bila perasaan kita down apa semua, sebenarnya akan ada impact dekat kita punya pernafasan juga. Kita akan, moral akan jadi down. Bila kita gembira, kita banyak dihidangkan dengan benda-benda positif, kita sendiri fikir positif yang saya boleh sihat. Saya nak sihat cepat. Saya nak tengok anak-anak saya nak tengok anak membesar saya nak balik cepat, saya rindukan dorang. Tiap-tiap hari masa tu, saya rasa pernafasan saya, keadaan saya makin lama makin baik. Dengan semangat yang ada, yang doktor bagi lagi, semangat saya makin baik. Bila pihak doktor dan pihak hospital buat video call, wife saya sangat gembira, saya lagi semangat, saya nak balik. Pernah masa saya duduk dekat ICU, masa tu dah dicabut ventilator, saya masih pakai oksigen biasa. Pernah saya tak tidur selama 4 hari. 4 hari saya tak tidur sebab saya terlalu rindukan keluarga. Sebab ada satu tahap tu, doktor sampai cakap saya dah berapa hari saya tak tidur, bahaya. Okey, diorang nak bagi saya ubat tidur. Diorang bagi saya ubat tidur. Memang saya tidur, tapi saya tidur dalam 2-3 jam je. Lepas tu saya jaga balik. Macam mana kesannya, rindunya saya dekat keluarga tu, macam tu. So, bila kita dalam keadaan positif dekat ward, saya sentiasa positif, saya semangat, setiap hari pernafasan saya makin lama makin baik. Saya pernah hampir nak ditebuk lubang leher saya, disebab pernafasan saya. Masa tu, saya punya pernafasan masa tu masih lagi tak okey. Pernah juga, doktor kan tiap-tiap hari doktor akan call isteri saya, akan update saya punya perkembangan terkini. Pernah satu hari tu doktor bagi tahu memang saya tak ada harapan lagi. Oh, pernah Memang saya pernah tak ada harapan lagi masa dekat dalam ward. Jadi paru-paru saya masa tu tak dapat nak menampung. Doktor bagi tahu sendiri ke atau macam mana? Doktor bagi tahu. Oh.
Doktor bagi tahu macam mana keadaan saya, dia update. Kalau tengok keadaan memang ternampak macam saya dah tak ada harapan. Masa tu fahamlah kalau ialah isteri saya dapat panggilan macam tu. Ya. Sebelum ni bila pihak doktor hospital call, dah akan update was saya. Hari ni saya dia buat apa, bagi ubat apa, macam mana keadaan saya hari ni. Boleh dikatakan memang tiap-tiap hari tiap-tiap hari doktor akan update was saya. Sampai satu tahap tu doktor bagi tahu yang saya tak ada harapan lagi. Nampak memang tak ada harapan. So doktor ada satu ikhtiar terakhir lah masa tu. Nak teruk saya punya leher, nak masukkan tiup pernafasan untuk support saya punya pernafasan melalui paru-paru dengan tiup tu. Tapi keajaiban berlakulah. Ini pun dengan kuasa Allah juga. Masa sehari sebelum prosedur tu dilakukan, isteri saya hantar gambar, hantar postcard besar, hantar kad bagi pada doktor dan suruh doktor tampal dekat dalam isolation room saya. Lepas saya dapat gambar, saya dapat kad tu, saya punya semangat makin naik. Masa lagi bersemangat. Saya lagi bersemangat. Gambar tu ada satu gambar tadi yang saya bawa gambar tu keluar masa saya duduk dekat stretcher. Dekat kerusi roda. Itulah postcard besar dia. Saya dapat kad. Saya dapat kad. Agak-agak hari keberapa di ICU tu? Ketika dapat kad tu? Masa tu lebih kurang dalam hari yang ke 18 ke 19 macam itulah. Okey. Itu terus menjentik semangat Ya. Dia sebenarnya bila kita kena COVID ni, yang memainkan peranan dekat kita punya semangat ialah salah satunya support daripada keluarga. Ya, betul. Support daripada keluarga memang penting. Daripada situ saya dapat isteri saya dan anak-anak saya hantar kad, hantar postcard, hantar kad kecil, hantar kad besar, gambar tu doktor tampal dekat dalam isolation room saya dan bagi saya kad. Bila setiap hari saya baca kad tu, saya tengok gambar, saya makin bersemangat. Bila saya makin bersemangat, oksigen saya okey, keadaan badan saya okey. Sampai doktor, hari yang sepatutnya saya buat operation tu, prosedur tu, diorang hold dulu untuk monitor sebab nak cakap tengok keadaan saya makin baik. Sampai Alhamdulillah satu hari, diorang cancel prosedur tu, tak jadi buat. Alhamdulillah. Saya semakin baik. Ya. Cik Fazli, kita ni orang kata apa, sekuat mana pun diri seseorang itu, kita adalah manusia biasa. Maksudnya sini sudah tentu ada ketikanya kita merasa bahawa kita sudah tidak ada harapan. Dan kalau orang yang melalui apa seperti mana yang Cik Fazli lalui, mungkin ada terdetik dalam hati, kalaulah ini pengakhirannya, kalaulah ditakdirkan aku begini, kalau itu, kalau ini. Saya rasa Cik Fazli pun sudah tentu pernah satu ketika merasai bahawa mungkin masanya untuk Cik Fazli meninggalkan dunia ini buat selama-lamanya. Boleh kongsi perasaan itu? Masa saya kena COVID tu, bila saya sedar, saya dekat ICU. Bila saya dapat rasa keadaan saya macam tu, saya dah terfikir. Dengan keadaan saya macam ni, first kali saya fikir, macam mana dengan pekerjaan, macam mana dengan anak, macam mana dengan isteri. Kan? Masa tu ada loan rumah, macam mana siapa nak tolong bayarkan loan rumah. Lepas betul. Tu bila kalau siapa nak bayar loan rumah, lepas tu perbelanjaan mereka siapa yang nak tolong tanggung, apa semua. Bila saya fikir macam tu, itulah sebenarnya salah satu point yang buat saya down masa saya dekat ICU. Selepas saya jaga tu macam-macam saya fikir, beribu-ribu persoalan, beribu-ribu perkara datang dalam minda saya. Siapa yang nak tolong bayarkan, macam mana dengan gaji diorang, anak saya 4 orang, siapa nak tolong tengokkan. Memang saya ada keluarga juga, tapi yalah kadang-kadang kita pun tak boleh nak mengharapkan 100% dekat keluarga kan. So, bila saya terfikir kalaulah saya meninggalkan mereka masa tu dalam keadaan saya tak bersedia. Tak bersedia meninggalkan apa-apa untuk mereka. Tak bersedia dari segi saya pun tak bersedia daripada pergi macam barang-barang ke physical things ke apa semua, memang tak bersedia lagi. Itulah perkara yang buat saya down dekat dalam ICU tu. So bila jadi macam tu, perasaan sedih tu ada, perasaan takut memang semua ada. So
itulah yang buat menaikkan semangat saya ialah sebenarnya keluarga saya. Adik-adik saya, mak bapak saya yang tolong tengokkan keluarga saya tu 24 jam. Adik saya ada adik seorang yang bekerja di Arab Saudi. Adik saya tu, adik perempuan saya kerja di Riyadh di Arab Saudi. Dia pun seorang nurse dan juga dia menjaga pesakit COVID di ICU juga. So, bila saya sakit tu dia ambil cuti untuk monitor macam mana keadaan saya daripada sana. Isteri saya akan update dia macam mana dia sanggup ambil cuti dan juga dia ambil take care pasal hal-hal keluarga saya yang lain-lain. Banyak juga bantuan yang diberikan oleh dia dan juga ayah dan mak saya di sini, adik lelaki saya ada 2 orang, adik perempuan saya di sini juga ada seorang. Mereka pun banyak tolong saya dan yang paling saya terkesan ialah bila dalam keadaan macam ni baru nampak keliling saya kawan-kawan saya yang buat sembahyang hajat. Kawan-kawan yang bagi motivasi, galakkan. Saya diberitahu oleh isteri saya, mereka buat sembahyang hajat untuk saya. Macam-macam lagi lah mereka mendoakan saya agar saya sihat cepat. Saya rasa memang sangat terharu lah. Tapi itulah bila saya dah kena macam ni, baru kita terfikir yang sebenarnya masih belum bersedia lagi untuk meninggalkan dunia ni. Sebab banyak perkara yang kita belum selesaikan. Saya tak bersedia. Terkadang saya tak bersedia. Bila saya duduk hospital, saya duduk ward tu macam-macam saya fikirkan apa semua. Tapi Alhamdulillah, saya boleh survive. Untuk pengetahuan Cik Syahril lah, saya COVID kategori 5. Kategori 5, Ya, saya COVID kategori 5 yang didefinisikan dalam keadaan nazak dan kritikal. I see. Okay, Cik Fazli, kita dah bercakap tadi tentang kesengsaraan di ward, tentang perasaan fizikal, mental, dan ini pun tidak kurang pentingnya pasca COVID. Okay? Setelah lebih sebulan dirawat di hospital, lebih sebulan terdampar di ICU, bergantung ventilator dan sebagainya, tibalah masa hari Cik Fazli discharge. Baik. Ramai orang kata kehidupan selepas itu tidak kurang mencabarnya. Ramai orang kata, pakar mengatakan bahawa sekali terkena COVID, kesannya itu masih ada. Paru-paru kita ramai yang dah rosak, walaupun dah dikatakan sembuh, tetapi sebenarnya sisa-sisanya ataupun bekasnya itu masih ada. Boleh terangkan sedikit Cik Fazli punya keadaan pula? Okey, Cik Syahril. Bila kita dah sembuh daripada COVID, especially yang kategori 3 ke 5 lah. Dia bukan, kalau orang cakap sembuh tu, kita dah discharge tu, tak bermakna yang dia sembuh sepenuhnya. Memang akan ada kesan jangka masa panjang. Macam saya, kerosakan yang ditinggalkan oleh COVID ialah dekat paru-paru saya. Alhamdulillah dia tak trigger saya punya jantung, tak trigger saya punya buah pinggang dan hati. Dia trigger saya punya paru-paru. Kerosakan yang ditinggalkan dekat paru-paru saya almost dalam, according to doktor lah, lebih kurang dalam 20% juga. 20%? Paru-paru rosak? Ini bagian. So, apa yang ditinggalkan tu ialah parut. Parut, COVID meninggalkan parut dekat paru-paru. So, bila ada parut, dia keras. Satu, dia keras dekat bahagian yang kritikal tu dan tak boleh nak pump oksigen dekat seluruh badan daripada bahagian yang rosak tu. Okey. Kalau X-ray tu boleh nampak normal paru-paru kita, kalau X-ray tu warna hitam, bermakna oksigen je semua. Tapi ini bila kalau X-ray saya punya ada parut warna putih, warna apa semua, kalau dia warna kelabu, itu tak normal lah. Okey. Bila saya keluar daripada hospital, saya masih lagi kena pergi follow up dekat hospital. Saya dapat sacral sore, sacral sore saya tu saya follow up di Hospital Sungai Buloh melalui pakar OCPD lah, Dr. Ashok dekat situ. Tapi untuk paru-paru, saya diberikan appointment untuk cek saya paru-paru dan follow up di Hospital UITM Sungai Buloh. Okey, di Hospital UITM Sungai Buloh atas yang cek saya tu Dr. Amin lah, pakar respiratory dekat situ. Memang setiap 2 minggu akan saya bagi checking,
saya akan buat test untuk oksigen test, lepas tu buat CT scan semua. Semasa saya keluar daripada bulan 12 sampai sekarang pun saya masih lagi. Sampai bulan 8 tu saya masih kena pergi check lagi lah. Last saya pergi, mereka buat sekali lagi CT scan saya dan memang tengok paru-paru saya memang rosak lah. According to penerangan doktor memang ada bahagian yang rosak dan saya tak boleh nak dapat 100% macam pernafasan macam dulu. Saya kena mengelakkan yang saya punya oksigen drop bawah 95%. Sebab kalau drop bawah 95%, saya boleh dapat penyakit lain pula. Mungkin boleh kena stroke sebab oksigen tak cukup sampai ke otak. Ya, betul. Saya kena, jadi saya dah tengok CT scan saya tu memang nampak paru-paru saya memang rosak lah. Cuma kesan dia untuk saya masih boleh bekerja, saya masih boleh dapat macam biasa. Cuma saya kena kerja saya tu, saya tak boleh buat yang kerja yang macam heavy punya kerja. Yang banyak pakai oksigen, buat sampai saya termengah. Bila termengah nanti oksigen saya drop. Bila oksigen saya drop, nanti saya akan ada masalah. Saya akan terlalu penat, oksigen tak sampai ke otak. Kalau oksigen tak sampai ke mata boleh buta. Kalau oksigen tak sampai ke tulang belakang, boleh kena slip disc ke rosak belakang. Kalau tak sampai otak, paralyzed. Itu yang saya kena elakkan. Lepas tu, bila saya keluar daripada hospital tu sebenarnya memang follow up 3 tempat lah follow up juga, masuk hospital Sungai Buloh. Bila kita keluar, bila paru-paru rosak, ada darah beku dekat dalam paru-paru. Saluran darah beku dekat dalam paru-paru. Blood clot lah. Saya kena makan ubat darah beku tu selama 3 bulan sebelum next CT scan. Daripada bulan 12, bulan 11 saya keluar, sampai bulan 4 hari tu buat, memang darah beku memang ada. Saya kena makan ubat cair darah tu. Selepas 3 bulan, hari tu buat CT scan balik, alhamdulillah. Darah beku tu dah tak ada. Alhamdulillah lah. Sebab darah beku tu sebenarnya salah satu yang buat kita susah nak bernafas, ada kekangan pernafasan. Itulah. Cuma diberitahu oleh doktor memang paru-paru saya memang nampak tu banyak, memang dah rosak lah. Memang ada rosak. Walaupun saya boleh bernafas, tapi ada kecederaan yang ditinggalkan oleh COVID-19 dekat situ. So, banyaklah begitulah saya yang mendengar ni pun terasa, apatah lagi orang yang terpaksa menanggung. Tuan-tuan yang miss sebentar tadi, kalau boleh saya ulang kembali, walaupun Cik Fazli telah pun keluar daripada ward, tetapi beliau terpaksa berulang-alik ke 3 hospital UiTM Sungai Buloh, hospital Selayang, hospital Sungai hospital ni, hospital UiTM Sungai Buloh, hospital Sungai Buloh dan klinik Awam. Nampak 3 hospital yang paru-paru lah, yang kudis lah, yang blood clot lah. Sehingga sekarang, sehingga 3 bulan terpaksa ambil ubat cair darah dan sebagainya. Wow, saya salute dengan ketabahan. What to do, nak tak nak pun terpaksa melaluinya, Cik Fazli. Ya, terpaksa melalui semua tu. Itulah dalam tempoh saya melalui semua tu memang ada kesusahan, tapi saya berterima kasih kepada kawan-kawan dan especially isteri saya dan keluarga saya. Ya, mesti. Yang bila saya masuk dekat ward, dia tabah menghadapi semua. Sebab dia bukan menghadapi saya masuk ward saja, menghadapi keadaan saya. Dia menghadapi juga kekangan ataupun daripada kawasan orang sekitar pula. Biasalah bila COVID kan macam-macam persepsi negatif apa semua kan. Saya boleh cakap dia seorang yang tabah lah. Terima kasih, dia banyak jaga saya. Even dressing hari-hari sekarang pun dia yang buat. Isteri sebut nama isteri. Nama isteri saya Kamimah binti Adnan. Puan Kamimah, terima kasih. Dia yang banyak tengok saya buat dressing hari-hari. Masa saya dekat ward pun banyak bagi motivasi selain daripada keluarga saya. Itulah saya nak balas jasa tu memang tak terbalas lah. Ada satu perkara Cik Fazli, yang ada satu perkara juga yang sering mengacau fikiran kita yang sedang sakit ni, tak kisahlah COVID ke apa ke, tentang risau mengenai pekerjaan.
habislah aku cuti dah tak ada MC panjang sangat, mestilah majikan nak buang aku, di manalah aku nak kerja lagi selepas ini, siapa nak sara keluarga. Cik Fazli mengalami ketakutan seperti itu, dan apa pula majikan pula apa yang dia buat ketika ini? Okey, semasa saya bekerja di salah sebuah company IT di Petaling Jaya, di dalam wan utama. Masa saya kena COVID, masa tu kes baru nak naik, wave ketiga. Baru nak naik. So bila saya kena tu, mereka terkejut jugalah. Sebab sebab tak sangka pula dapat dekat situ kan. So bila saya kena tu pula, lepas tu pula mereka tahu yang saya dalam keadaan memang kritikal masa tu. Sebab isteri saya update pada mereka, so saya kritikal. Company saya dan owner company yang handle yang company tu, diorang berkata kepada saya, tak apa, Cik Fadli dah bagi tahu dekat wife saya, Cik Fadli dapatkan rawatan sehingga betul-betul sihat, saya boleh kerja semula. Alhamdulillah, company saya sangat memahami. Dan juga macam sekarang memang saya tak dapat gaji daripada company sebab 2 bulan pertama tu on medication, on MC. So lepas tu seterusnya gaji saya at last like 80% macam tu dibayar oleh SOCSO. Sebab saya kena dekat tempat kerja. So saya minta permohonan SOCSO, diluluskan. So apa MC yang saya dapat daripada pihak hospital terus dihantar kepada company dan company akan hantar ke SOCSO lah. So SOCSO yang buat pembayaran saya. Setakat ni Alhamdulillah lah, semua dibayar accordingly. Mereka support saya. Cuma keadaan yang macam apa kecederaan yang saya dapat sekarang ni consider macam permanent disability. So itu saya mohon lain pula lah. Ya. Maknanya adakah Cik Fazli masih berpeluang untuk bekerja macam biasa ataupun bagaimana? Sebenarnya kalau nak ikutlah, kalau ikut nasihat doktor. Sebab kerja saya sebagai pegawai khidmat pelanggan, saya banyak menghabiskan masa untuk berdiri dan bercakap dengan pelanggan. Daripada pukul 10 pagi sampai pukul 9 malam tu. Jadi akan mengakibatkan saya letih banyak. Dan akan mengganggu kerja saya, akan mengganggu sistem pernafasan saya. So saya sebenarnya dinasihatkan untuk bekerja yang light sikit, yang tak terlalu berat. Itu nanti mungkin akan di-arrangekan oleh company lah. Tengok macam mana. Setakat ni Alhamdulillah company saya memahami. Sampai saya dah betul-betul okey, nanti baru saya masuk kerja balik. Alhamdulillah. Cik Fadli, bila diulang balik, kita rewind balik, Cik Fadli terkena dalam kluster mana yang disebut kluster utama apa yang boleh dijangkiti ni? Okey, saya kena COVID ni dekat kluster utama. Kluster utama, maknanya kawasan bandar utama. Ya, kluster utama tu dekat wan utama, tapi dia bagi tahu utama lah. Ya. Asalnya daripada wan utama lah. Wan utama lah, okey. Ya, okey. Lepas tu kluster utama ni sebenarnya, selepas saya kena tu, ada seorang lagi staff kaki tangan dekat dalam tu pun kena. Lepas tu, bila dia buat screening pun ramai juga yang kena. Sehingga kluster utama ni membawa kepada 7 generasi. 7 Ramai. Ya, 7 generasi ramai. Sampai dah ke rumah-rumah, sampai dah ke mana-mana tak tahu dah, memang besar kluster dia. Tapi untuk pengetahuan Cik Syaril, kluster ni dah ditutup dah, dah tak ada dah. Dah tak ada dah. Dah tak ada dah. Kalau ada pun yang kawasan sekeliling tu kawasan barulah. Yang mana yang baru mengikuti perbincangan kita ni, saya ingin mengingatkan bahawa tuan-tuan dan puan-puan, bahawa sebenarnya bukan Cik Fazli saja dalam rumah tu yang positif. Ia turut menjangkiti anak-anaknya, turut menjangkiti isterinya. Okey, kalau tadi kita dah dengar kisah mengenai Cik Fadli yang bertarung nyawa di ICU, bagaimana pula Puan Kamimah isteri dan anak-anak? Adakah diorang juga mengalami simptom yang teruk seperti ini? Okey, ini pengalaman mereka lah. Macam pengalaman saya, mau tu stage 5. Pengalaman mereka stage 3, 1 dan 1. Okey, mereka mereka dibawa selepas dah dapat tahu saya positif tu. Lepas tu pihak klinik kesihatan Rawang menghubungi mereka untuk buat swab test apa semualah. So mereka dibawa daripada hospital klinik kesihatan Rawang ke hospital Sungai Buloh.
Hospital Sungai Buloh dan ditempatkan di ward Hospital Sungai Buloh tu lah. So bila dah confirm, memang dah confirm masa tu tiga anak saya positif dan isteri saya positif. Masa tu anak saya yang paling besar seorang belum positif lagi. Lepas 3 hari lepas tu buat swab sekali lagi baru positif. Okey, mereka duduk dekat dalam ward tu, macam isteri saya pun sebenarnya dimasukkan ke ICU stage 3. Tapi disebabkan ada anak saya paling kecil yang 4 bulan tu, so mereka rawat juga dekat ward yang tingkat 5 tu. Rawat juga dekat situ bersama-sama dengan anak-anak saya. So pengalaman mereka bila dirawat tu biasalah yang mula-mula tu yang kanak-kanak alhamdulillah anak-anak saya tak ada masalah apa-apa. Aktif. Memang aktif dekat ward tu boleh berjoget-joget apa semualah. Cuma isteri saya memang dia stage 3. Dia bila dia keluar sekarang ni pun bila dah discharge, kesan yang ditinggalkan dekat dia pun ada juga bila keadaan terlalu sejuk, dia akan batuk-batuk. Sebab paru-paru pun ada juga tinggalkan parut juga sikit. COVID pun tinggalkan parut juga. Ya. Yang kami punya macam mana kami perasan kami kena COVID ni, sebenarnya tak perasan langsung. Cuma beberapa hari sebelum saya dimasukkan ke hospital dekat ward Hospital Selayang tu, sebelum dihantar ke Sungai Buloh, deria rasa dan bau kan hilang. Itu yang selalulah memang selalu yang dihadapi. Itu yang common. Deria rasa hilang. Lepas tu saya batuk-batuk sikit, tapi batuk-batuk saya dah ambil ubat batuk 3 hari pun tak okey. 3 hari tak okey. Itu yang saya pergi klinik dan buat scan X-ray, buat X-ray baru nampak paru-paru saya teruk tu. Masa tu terus refer ke Hospital Selayang. Baik Tuan Fadli, di saat kita memperkatakan mengenai bahaya COVID, mengenai pandemik ini, masih ada insan-insan di luar sana yang mengatakan ini cuma ini tidaklah seserius yang dikatakan, masih lagi memperkatakan tentang penentangan mereka terhadap vaksin, masih lagi yang malah ada juga yang mengatakan semua statistik apa yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan semua ni auta propaganda dan sebagainya. Makna kata masih ramai lagi rakyat di luar sana yang seolah-olah 50-50. Betul ke COVID ni, ataupun ini ada satu agenda lah, inilah. Silakan. Saya pun macam-macam. Yalah, saya dibesarkan dalam keluarga yang ramai medical. Percayalah benda-benda penyakit ni apa yang ada. Tapi mengenai hal COVID ni pula, memang ramai cakap propaganda. Lepas tu saja-saja buat, batuk-batuk saja je. Nak menangkan tu lah, nak menangkan ni lah. Tak serius. Cakap batuk-batuk je, ada apa-apa 2 minggu dah okey. Lepas tu nampak macam ada orang kata saja-sajalah senang, saja-saja sakit. Nak ambil perhatian kerajaan lah, apalah. Saya bagi tahulah, COVID itu benar. COVID itu benar. Daripada apa pengalaman yang saya ada, pengalaman yang kami ada, dan pengalaman kawan-kawan dan rakan-rakan keluarga di sekeliling kita orang ni, saya boleh katalah sebenarnya kalau nak cerita semua, kisah memang menyedihkan. Ada ahli keluarga yang meninggal, ada kawan-kawan yang meninggal, especially yang varian baru ni, ada yang masuk 2-3 hari dekat hospital lepas tu meninggal, semua ada. Tapi yelah, kena hadapi jugalah. Kami memang sedih tu sedih dengan apa yang dah berlaku satu, sedih dan juga sedih kepada masyarakat yang di luar sana yang mengatakan COVID ni main-main, benda biasa saja, tak ada apa-apa. Saya boleh cakap benda ni betul, perkara ni betul, sakit ni betul. Dia akan tinggalkan satu kesan yang mendalam dekat kita yang kena ni, sama ada daripada mental dan fizikal. Mental tak payah cakap lah, macam saya kena sekarang ni, banyak benda yang saya nak kena hadap, banyak benda follow up, sakit lagi, banyak benda saya tak boleh buat. Fizikal pula, mau tu kematian. Lepas tu, bila kita dah kena, melibatkan kerja apa semua, tu susah jugalah. So, saya boleh cakap lah yang kalau orang luar tu cakap persepsi yang COVID ni sakit biasa saja, macam setakat demam. Saya rasa kena tukar perception tu. Kena tukar sebab COVID ni lah satu penyakit ataupun bawaan virus
yang betul-betul kritikal. Sebab separuh orang dia cakap, aku tak kena pun, hari tu aku kuarantin kat rumah, demam, tak ada demam, tak ada apa. Okey, itu sebenarnya bergantung pada sistem imun badan kita juga. Tapi macam mana pula yang sistem imun badan lemah, yang ada penyakit kencing manis, yang ada darah tinggi, yang ada penyakit hati, yang ada sakit buah pinggang, ada sakit jantung. Macam saya cakap tadi lah, COVID, badan apa penyakit yang ada dekat dalam badan kita tu, walaupun macam sacral sore tadilah, hal kecil je. Tapi bila itu umpama api dekat dalam badan kita, tapi bila COVID datang, dia akan simbah minyak lagi. So masa tu dia akan trigger semua lagi organ-organ dalaman kita yang daripada tak ada sakit apa-apa, boleh dia attack jantung, paru-paru, buah pinggang. 3 sekali. Memang ada kawan-kawan kita orang. Memang ada. Tapi kalau bekas pesakit ni, maknanya yang mana baru lepas sembuh daripada COVID ni, dia tidak divaksin ya? Atau macam mana? Okey, untuk pengetahuan Cik Syaril lah, ni apa yang diberitahu oleh doktor lah ya. Bila kita dah keluar daripada hospital, kita dah disahkan bebas daripada COVID, sistem imun dekat dalam badan kita untuk menangkis COVID tu ada untuk 3 bulan sahaja. Okey, Okey. 3 bulan sahaja kita ada sistem yang imun untuk virus COVID tu. Selepas 3 bulan dia akan hilang dan kita macam kosong balik lah. Kita tak ada apa-apa defense system. Reset balik. Kita tak ada apa-apa. Ya, kita tak ada apa-apa defense system dan ambillah vaksin. Saya baru ambil vaksin Cik Syaril. Dah ambil dah? Alhamdulillah. AstraZeneca, isteri saya minggu lepas, AstraZeneca juga. Alhamdulillah. Sekarang kalau boleh anak-anak saya pun saya nak suntik juga. Fobia dekat dalam badan tu memang ada. Kalau boleh ambil lah, jangan tolak vaksin. Cik Fazli, ini berkenaan dengan frontliner tentang doktor, jururawat, polis, orang-orang yang bekerja di barisan hadapan. Ada orang menyatakan bahawa itu memang kerja dia orang, doktor memang kerja dia orang, jururawat memang kerja dia orang. Tapi Cik Fazli sendiri yang maaf cakap najis pun dibasuh oleh ataupun dibersihkan oleh nurse, kahak perkotoran pun ditangani oleh doktor, darah percikan ini kan. Cik Fazli sendiri yang melalui pengalaman ini. Apa kata-kata Cik Fazli tentang mereka? Yelah, bila saya terbaca juga dekat social media, mereka kata, kami sudah penat. Frontline semua sudah penat. Lepas tu ada komen-komen pelat mengatakan, kalau dah penat, itu memang kerja korang apa? Apa korang nak, kenapa pihak kementerian, pihak doktor nak cakap, nak mengeluh macam ni? Itu dah memang kerja korang. Satu je saya cakap. Mereka manusia biasa juga. Mereka pun manusia macam kita. Cuma bezanya, saya pesakit, mereka yang menguruskan hal-hal pesakit. Saya boleh cakap bukan semua orang, bukan semua anak-anak boleh nak basuh najis ataupun nak bersihkan kahak untuk mak mereka atau ayah mereka. Tapi nurse buat semua. Nurse dan doktor buat semua. Cara penjagaan saya masa saya dekat dalam ICU, saya boleh cakap Hospital Sungai Buloh, saya dapat di Hospital Sungai Buloh, antara yang terbaik. Saya boleh nampak macam mana mereka layan saya, mereka tengok saya boleh cakap bagus. Memang saya salute, saya tabik mereka. 24 jam. Mereka penat. Pengalaman saya, ialah bila diorang bersihkan najis, bersihkan, tukar pakaian, tukar, bagi makan. Saya pernah sampai tak boleh nak makan dengan sendiri sebab terlalu lemah. Diorang bagikan, suapkan makanan untuk saya. Sampai saya betul-betul okey, dah habis dalam mulut, baru disuapkan lagi. Minumkan. Saya ingat lagi, memang semua saya tak boleh lupa lah. Walaupun dah pakai mask, pakai PPE full, saya tak boleh nak kenal diorang. Tapi saya kenal juga lah beberapa orang yang nurse yang pernah jaga saya. Memang doktor pun sama juga. Tugas diorang tu memang penat. Saya tengok dah penat. Pernah, masa saya duduk dalam isolation room, pukul 3 pagi, 2 occasion. Ada seorang mak mengandung. Masuk dekat dalam ward tu, pagi tu juga dan kena buat operation, keluarkan baby tu. Alhamdulillah, mak dan baby selamat. Baby pergi NICU, mak pergi ICU. Nampak lalu depan saya. Memang kesian. Tugas diorang. Bukan tak mengira siang ke malam. Memang pagi-pagi pun dah buat operation juga. 2 kali saya tengok masa saya dekat dalam ICU tu. So, saya boleh cakap yang tugas mereka sebenarnya mereka memainkan peranan besar. Diorang banyak tolong kita dekat luar. Frontliners. Saya cakap,
Saya terima kasih dekat hospital Sungei doktor, berapa ramai doktor pakar psikologi, doktor saya punya psikolog, nurse yang tengok saya. Saya boleh cakap saya tabik korang. Saya memang tabik korang. Cakap, bukan jaga saya saja. Saya percaya juga ramai yang di luar sana bersetuju. Di MAP ke, PKRC ke, dekat ICU ke. Kalau tengok cara mereka menjaga kita, follow up kita, sebenarnya memang kita tabik. Tapi saya cuma kasihankan dorang, dah ramai dekat ICU, dah ramai dekat emergency department, PKRC. Kelang kabut mereka, penat mereka memang tak boleh nak digambarkan dengan kata-kata. Memang kesian. So saya cakap, janganlah masyarakat dekat luar sana tu berhentilah mencemuh mereka. Bagilah sokongan yang kuat dekat mereka. Sebab mereka pun ada keluarga. Mereka ada keluarga, mereka pun manusia macam kita juga. Cuma mereka di bidang mereka, kita di bidang kita. Tapi mereka juga manusia biasa yang ada keluarga. Yang rindukan anak-anak, nak balik rumah, nak benda ni berhenti supaya mereka pun boleh macam relax dan juga bersama dengan keluarga mereka. Most of the yang dekat Kementerian Kesihatan, doktor dan nurse, kebanyakannya tak ada masa rehat. Tak cukup masa rehat. Saya faham. Masa dengan saya pun tengok pun mereka tak cukup masa rehat. Apatah lagi dalam keadaan sekarang dengan varian baru ni. Saya tengok mereka kelang kabut lagi dengan kes hari-hari yang meningkat. Oh alam. Memang. Cik Fazli, siapa nama isteri tadi? Kamimah binti Adnan. Okey, Cik Fazli, dalam minit terakhir kita ini, saya beri kesempatan kepada Cik Fadli untuk memberi ucapan pertama kepada isteri yang banyak berkorban, Puan Kamimah binti Adnan. Yang kedua, kepada rakan-rakan serta baik di majikan ataupun rakan-rakan sekolah dan sebagainya. Dan yang ketiga, pesanan Cik Fadli kepada masyarakat kita at large. Silakan. Okey, pertama kali ialah saya hutang nyawa sebenarnya dengan isteri saya, Kamimah binti Adnan, yang banyak menjaga saya, menjaga anak-anak saya, yang ialah masa saya sakit, masa saya 2 minggu tak sedar dekat ICU, dia menghadapi semua berseorangan, hampir keseorangan jugalah di kawasan ni. Memang keluarga ada bantu jugalah, tapi saya boleh cakap dia seorang yang tabah. Isteri saya seorang yang tabah. Saya sayang dia. Terima kasih kerana jaga saya dan anak-anak saya, ambil berat pasal saya. Dan apa dugaan yang dia hadapi, dia memang banyak sabar. Dia banyak sabar, tabah. Dan saya boleh cakap lah, saya kredit memang saya bagi tinggi dekat isteri saya. Lepas tu untuk keluarga saya juga. Keluarga saya, ayah saya Angah Bahlus, mak saya Siti Zaleha, adik saya Faizlan, Faziana, Faizal, dan adik saya yang berada di Arab Saudi, Fazianti, yang bekerja di Arab Saudi, yang banyak menjaga keluarga saya, yang banyak tahu ambil hal saya. Mereka bertukus lumus. Tolong cek sana sini, tolong tengok keluarga saya masa saya dalam keadaan tak sedar di hospital dan masa di hospital keseluruhannya lah. Terima kasih untuk mereka pasal apa yang membuat ni sebenarnya memang bagi kesan dekat saya jugalah. Baru kita nampak sebenarnya keluarga memainkan peranan penting bila dalam keadaan-keadaan gini. Untuk sahabat-sahabat saya yang di tempat kerja, di agensi unit amanah saya, terima kasih untuk mereka juga. Walaupun saya dalam keadaan ini, mereka buat solat hajat, mereka bagi bantuan masa anak-anak saya, isteri berada di hospital, mereka hantar barang, hantar mainan, hantar makanan dekat isteri dan anak-anak saya. Saya terima kasih kepada mereka. Dan juga yang terakhir, untuk masyarakat di luar sana yang tak mempercayai COVID-19 dan juga dan yang mempercayai tak mempercayai, percayalah, COVID ini benar. Kena dekat tempat kita tahu macam mana, kita tahu macam mana keadaannya. Berhenti menunding, berhenti menyalahkan orang lain. Kalau macam masyarakat ada, keliling kita ada yang kena COVID, hentikanlah macam cakap diorang pergi sana tak ikut SOP ke apa. Kadang-kadang benda kita tak minta. Lepas tu satu lagi, jangan banyak salahkan frontliners kita, sebab apa yang mereka buat ni dan buat kerja mereka kerja yang ikhlas. Mereka nak menjaga kita. Mereka juga nak mengekang penularan ni. So bila kita tak bagi semangat kepada mereka,
kita banyak menyalahkan mereka. Lepas tu banyak viral benda-benda yang tak betul mengenai ini, mereka down. So, tugas kita dekat luar ni, kita kena banyak bagi semangat pada mereka. Terima kasih doktor, nurse yang jaga saya dulu dan juga semua frontliners yang ada di seluruh Malaysia yang menjaga pesakit COVID. Saya ucap terima kasih, ribuan terima kasih kepada kamu semua. Dekat masyarakat di luar sana, satu lagi, jangan tolak vaksin. Sebab vaksin memang dia tak boleh baikkan COVID tu, tapi dia boleh meredakan sikit kategori sakit kita tak ke tahap yang lebih serius. Ambillah vaksin. Janganlah bagi jangan bagi berita yang tak benar pasal vaksin ni. Nak viral sana benda yang tak okey ke apa ke, viral bila ambil ni jadi ni ke, ambil tu jadi ni. Saya dah ambil vaksin AstraZeneca, isteri saya pun dah ambil. Alhamdulillah tak ada apa-apa, okey. Saya tak apa, saya tunggu second jab nanti. Tu Cik Jaril. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, selama 1 jam tadi, kita telah mengikuti kisah perjuangan saudara Fadli Ngah dalam menempuh 1001 macam kepayahan, penderitaan, penangan COVID-19. Terima kasih Puan Hamimah Adnan, isteri kepada Puan Fadli, yang saya nampak ada emoji love ni. Terima kasih. Begitu juga kami di Garasi TV mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak frontliners, doktor-doktor, jururawat, attendant, driver ambulans, polis bantuan, segalanya lah yang membantu saudara kita, saudara Fadli kita ini selama beliau dirawat di hospital. Semoga Tuhan mengampunkan dosa-dosa kita dan mengangkat martabat Tuan Fadli dan keluarga serta semua mereka ini ke satu martabat, ke satu tahap yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih saudara Fadli Ngah kerana sudi bersama kami berkongsi hampir lebih 1 jam ini. Baik, kepada tuan-tuan dan puan-puan, ingatlah bahawa COVID-19 itu benar, it's real, dan jangan lupa untuk mengambil vaksin apabila tiba waktunya. Saudara Fadli yang dah 40 hari dirawat di hospital pun ambil vaksin, tak ada apa-apa, tak ada masalah, betul Cik Fadli? So betul. Tak ada sebab kalau Cik Fadli seorang survivor mangsa yang stage 5 pun tidak mengalami sangat apa-apa gejala, ialah dengan izin Allah, kan? Kenapa kita pula yang segar bugar ni nak tolak, nak kata vaksin ni agenda itulah apa semua. Buang masa tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tuan-tuan masih lagi dibelenggu oleh perasaan 50-50, ulang balik video ini, lihat kembali daripada minit pertama bagaimana saudara Fadli melalui penderitaan yang cukup hebat. Bukan saja ketika dirawat, tetapi sekarang ni dah keluar ward pun terpaksa berulang-alik ke 3 hospital. Cek paru-paru, cek kudis di belakang. Tak habis lagi tuan-tuan. Yang habis di hospital tu, di hospital lah. Tetapi selepas tu banyak lagi perjalanan yang terpaksa ditempuh. So, pada kita yang di luar sana, yang masih diberi keizinan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk tidak dijangkiti, ambil pengajaran. Kekalkan jarak. Patuhi SOP. Tak banyak pun yang perlu kita buat. Patuhilah arahan pemerintah kerana mereka semua mahu yang terbaik untuk anda dan semua. Baik, terima kasih sekali lagi Cik Fadli Ngah. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan kerana sudi bersama kami di Garasi TV. Sehingga kita berjumpa esok. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih. Okay.